Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini selaku moderator Wan Muhammad Taufik untuk membicarakan tentang topik yang sangat menarik yang saya tunggu-tunggu dan saya nanti-nantikan. Sebab apa? Sebab kita ada panel yang sangat hebat, yang sangat humble, yang saya tengok sendiri dalam YouTube dia banyak sangat program yang dilakukan, iaitu Tuan Said Azmi Al-Habsyi. Selamat datang Tuan Said. Terima kasih Fik. Baik. Jadi insya-Allah hari ini kita mungkin nak membicarakan tentang beberapa tajuk ataupun beberapa topik, subtopik yang mana sangat penting untuk kita tahu dan kita belajar sesuatu pada hari ini. Jadi seperti mana yang kita tengok ataupun seperti mana yang kita tahu, tajuk kita pada hari ini dia taklah berat sangat, tapi dia taklah ringan sangat, tapi dia sangat bermakna buat kita. Jadi tajuk kita pada hari ini rumahku nerakaku. Bila sebut rumahku nerakaku, apa yang bermain di fikiran tuan-tuan semua? Mesti tuan-tuan fikir macam, rumah kita, tapi kenapa neraka? Ini something yang kita ada dia yang kita nak tahu. Jadi sebab tu kita panggil panel yang berkaitan ataupun panel yang turun di lapangan untuk bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Jadi Tuan Said Azmi saya perkenalkan seorang social aktivis yang mana banyak juga NGO yang buat, tapi yang ni kita ada special sikit dan merupakan seorang penasihat mahkamah kanak-kanak. Jadi memang kita jemput orang kata panel yang sangat berpengalaman. Jadi kita boleh dengar sekejap lagi tentang beberapa kupasan yang menarik yang kita tunggu-tunggu. Stay tune guys. Okey. Baik penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya mulakan perbincangan webinar kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik kita teruskan kepada perbincangan kita pada hari ini tanpa melengahkan masa. Baik. Kalau kita tengok sepanjang PKP kata Tuan Said, PKP 1, PKP 2, kita tengok ada banyak berlakunya penderaan. Kita tengok ada contoh kes adik Amir. Kita tengok ada orang kata harassment, domestic violence, macam-macam lagi berlaku ketika mana PKP 1, PKP 2. Oleh itu persoalan saya untuk permulaan webinar kita pada hari ini, apa pandangan tuan bila berlakunya penderaan, bila ada perintah kawalan pergerakan ni, kenapa ada penderaan, kenapa meningkatnya kes-kes demikian? Okay Fik, sebelum tu saya nak betulkan sikit satu persepsi tau, untuk para penonton jadi lebih cakna kan. Kita bila menggunakan perkataan penderaan tu, siapa yang menonton memang akan kata kita tak buat lah. Okay, memang tak terlibat, kita tak kenal siapa-siapa dan sebagainya. Tapi sepanjang PKP 1 dan 2 ini, walaupun kami dalam mahkamah kan sebagai penasihat mahkamah, ada satu yang kita nak cakap, bahawa berlakunya banyak salah laku. Betul tak? Salah laku tu adalah benda-benda kecil yang kita tak nampak, macam berakhir dengan kematian, berakhir dengan penceraian kan. Tapi salah laku itu adalah permulaan bibit-bibit kan kepada benda-benda yang lebih besar. Contohnya yang orang kata kecil, langgar PKP. Tapi tak ada siapa nak kena tahan kan, tak ada siapa nak kena hukum. Tapi bila dia langgar PKP, kalau kita tanya, stres kat rumah. Kalau dia tak keluar, stres kat rumah boleh lead kepada violence kan, boleh lead kepada harassment dan sebagainya. Jadi memang topik kita hari ini yang saya telah diberitahu pun ialah kita nak cerita pasal penderaan. Tapi saya nak cakap, jangan kita nak pergi tengok pada benda yang lagi besar dan lagi menakutkan itu apabila bibit-bibit permulaan sebelum berlakunya penderaan itu mungkin sudah ada di tempat anda sendiri. Jadi now Fik kena balik pada soalan tadi. Apa yang kita nak tanya tadi tu? Apa pandangan? Maksudnya bila berlakunya benda-benda yang kecil ataupun benda-benda yang mungkin lebih kepada kanak-kanak ni lah. Pandangan tuan. Jadi penderaan kanak-kanak ataupun rumah tangga kan memang dah lama berlaku daripada dulu, dan kita rasa bahawa untuk kali ini semua dah ada kat dalam rumah, dan ada yang rasa bagus pasal keluarga duduk kat rumah, ada yang tak bagus pasal berlakunya domestic violence atau keganasan rumah tangga ataupun penderaan terhadap kanak-kanak dan salah laku sosial, tapi tak boleh keluar. Jadi
yang kita takutkan waktu PKP 1 dulu ialah macam mana nak report kalau tak boleh keluar. So kanak-kanak dulu dia ada sekolah dan rumah. Berlaku kat sekolah, report kat rumah. Berlaku kat rumah, report kat sekolah. Tapi sekarang itu tak ada. Tapi jangan lupa, usul kerajaan sebelum PKP lagi, kita dah ada talian kasih 15999 atau WhatsApp ke 0126159999 supaya ini adalah ruang-ruang dan peluang untuk sesiapa saja melaporkan sesuatu. Tapi yalah, semua orang bila dengar nombor yang saya sebut tadi 15999 mungkin boleh hafal. Kalau saya sebut nombor WhatsApp 0192615999, orang tak ingat. Tapi bila sebab dia rasa tak perlu. Dia rasa macam aku takkan nak SMS nombor ni. Padahal saya rasa semua telefon kanak-kanak patut ada nombor WhatsApp itu untuk dia laporkan sebarang tu. Saya nak ingat, cara saya ingat ialah 1926-15999. Tu cara saya ingat pada tahun 1926-15999. Jadi bila saya ingat tu senang saya nak cerita kat kanak-kanak. Kanak-kanak ni lain sikit dia punya cara nak hafal dia. So itu pendapat saya dari segi perubahan tu. Maknanya dia memang dah lama berlaku. Cuma sama ada kita berjaya nak ajar masyarakat kita untuk buat laporan atau kita sendiri menyebabkan mereka rasa terkubur dan tak buat laporan. Baik. Satu kupasan permulaan yang sangat menarik, yang mana saya tengok ada talian rupanya. Sebenarnya actually saya baru tahu. Saya baru tahu. Saya baru anti orang macam ni. Tapi tak, bahkan saya baru tahu yang ada WhatsApp. Sebelum ni saya tahu 159 je. Jadi dahsyatlah. Kita yang kat rumah pastikan anak-anak kita ada nombor ni. Jadi balik ni saya ada 3 orang anak ni. Saya nak kena bagi tahu. Semua gadget kena kena ada. Maksudnya kena tampal siap-siap lah 1019 261599. Jadi talian ni sangat penting. Maksudnya kalau diorang kena tak tahu nak report kat siapa, tak ada orang kata medium. Inilah medium dia. Maksudnya kita boleh salurkan di WhatsApp talian kasih. Ini ada kerajaan tuan Yes. Okey, baik. Saya tertarik dengan tadi ayat Tuan Syed berkaitan dengan bila dia kanak-kanak ni berada di sekolah, balik sesuatu berlaku kat diorang akan mereport kat rumah kan. Jadi bila kita tengok situasi ni memanglah untuk kanak-kanak is normal lah. Dan kalau kita tengok kanak-kanak ataupun anak-anak saya sendiri, kita relate dengan anak saya lah. Kadang-kadang diorang balik macam, ayah tadi cikgu marah kan. Itu adalah satu benda yang bagi tuan satu proses yang in term of kanak-kanak tu macam mana? Okey, patutnya ayat yang saya nak sebut ni adalah ayat yang terakhir sekali sebagai kesimpulan perbualan tau. Tapi sebab soalan ni dia dah tu, sebab dia bapak kan, jadi dia susah hati ni. Tu pasal dia terus tanya ni. Okey, untuk semua ibu ayah yang berada di luar sana, especially yang young married couple, okay, bawah 30 dah mempunyai anak-anak kan, ada satu je saya nak nasihatkan. Apabila anak anda tidak lagi berbual dengan anda, dan ini di Malaysia kita dapati umur anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun, dia dah pergi duduk dalam bilik, dia dah duduk dalam keadaan sendiri dah. Dia dah tak ikut lagi mak bapak dia. Kalau 11, 12 tu, kalau boleh tak nak keluar dengan mak bapak pun, tak nak pergi shopping, tak nak keluar makan, tak nak. Okey. Jadi apabila itu sudah berlaku, walaupun tidak berlaku sebarang salah laku, itu permulaannya. Maknanya dia kalau anak-anak kita dah mula tak bercakap dengan ibu bapa, itu ada masalah kat situ. Jadi contoh yang banyak berlaku, ni sebelum PKP saya bagi contoh, bila dia dah naik darjah 3, lepas tu mesti ada adik nak masuk darjah 1. So yang darjah 3 tu dia rasa abang, dan dia rasa tak perlu dirisaukan. Dia akan lepaskan, dia akan let go. Abang kan dah besar. Memang dari adik je lah, adik baru nak masuk sekolah, abang kan dah besar. Dia akan cakap macam tu, jadi budak tu tidak lagi pergi cari mak bapak dia. Budak tu akan cari kawan-kawan dia atau cikgu dan orang lagi jauh. Bila bermula daripada itu, macam mana mak nak ajak balik? Betul. So, tu pasal saya kata ayat ini adalah ayat kesimpulan saya untuk hari ini sebenarnya. Jadi, tapi soalan ni memang valid lah. Kalau kita kata macam mana kita nak tahu, ialah bila tidak lagi berlaku perbualan. Setakat dah makan ke belum, dah buat kerja sekolah ke belum, dah tutup TV ke belum, dah mandi ke belum, itu bukan perbualan. Okay? Jadi, sehingga anak itu berumur berapa tahun agaknya kita kena buat macam tu, Taufik? Teka je tak salah. Maksudnya? Okey, kita kena layan anak itu macam itu sehingga umur dia berapa? Bagi saya 9 tahun. Sebenarnya jawapan dia sehingga 18 tahun. Pada tahun dia sampai birthday dia ke 18, kita kena anak itu kena layan macam tu. Kena layan sama sehingga 18. Tu pasal takrifan kanak-kanak di Malaysia adalah di bawah 18 tahun. Okey, maknanya dia the moment dia reach birthday dia 18,
dia boleh dia consider dewasa. Dalam undang-undang pun macam tu. Tapi kenapa kita cakap macam ni kat mak bapak, dan mak bapak banyak macam tak tahu atau tak pasti kan, sebab dia rasa dah besar. Tapi sebab dia punya psychological mind dia tu, perkembangan minda dia tu belum ready. Jadi tu pasal mak bapak masih lagi kena jadikan dia kawan. Bila dah makin besar tu dah jadi kawan, tapi still kena ada macam layang-layang lah, tarik lepas lah. Betul. Okey, baik. Bila kita ada anak ni, kita rasa risau sikit, sebab tu kita tanya kan. Betul. Baik, kita tak nak pergi kepada soalan yang kedua sebenarnya. Bukan tak nak, sekejap lagi. Sebab apa? Sebab saya share jugalah satu perkara yang saya lakukan dengan anak-anak saya lah. Ini saya share, mungkin penonton-penonton juga boleh buat. Walaupun tak adalah perfect mana, cuma anak-anak ni dia ada, kita sebagai ayah kena ada 3S. Yang saya selalu buat dengan anak saya. Yang pertama sekali, mesti senyum dengan dia. Maksud always senyum, buat apa yang dia buat kita kena puji dan sebagainya. Yang kedua, mesti kena salam dia. Hari-hari kita kena suruh dia salam kita, cium kita, peluk kita. Dan yang ketiga adalah sentuh. Kita kena sentuh anak kita. Itu pendapat saya lah. Bila kita tengok balik apa yang Tuan Syed cakap tu, sangat-sangat betul. Kita kena buat sehingga dia umur 18. Ataupun kalau dah umur 19 apa semua tu, tak ada masalah. Cuma kita kena treat dia tu, sentuh, salam dan senyum tu, start daripada dia kecil lah. Kita kena ambil berat tentang dia. Baik. Untuk berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, soalan yang saya nak tanya kepada Tuan Syed lah. Pada PKP 1 hari tu, pada PKP 1, terdapat satu kes yang mana seorang kanak-kanak dia naik bas. Dia naik bas dan rupa-rupanya kenapa dia berseorangan naik bas tu, sebab dia kena rogol dengan ayah kandung dia. Jadi satu benda yang mengejutkan lah. Dan apa perkara-perkara yang macam ni, apa sebenarnya yang kita perlu lakukan? Maksudnya based on masyarakat ataupun kesedaran untuk ibu ayah, ataupun apa yang orang ataupun NGO ke, apa yang mereka kena buat dengan situasi yang macam ni untuk kanak-kanak ni. Jadi maknanya dia, kalau ada masyarakat yang nampak budak seorang naik bas, situasi. Jadi kalau di Jepun, apa yang mereka buat ialah dia tak ada nak pergi dekat ke apa, tak, dia cuma nak tengok, dan semua orang tengok budak tu menghala ke mana. Kalau tiba-tiba dia biar dia berjalan seorang, tapi dia jalan seorang, tiba-tiba dia pergi balai polis, budak orang ramai akan tengok dia hanya pergi berjalan ke balai polis. Semua orang mengakui bahawa berikan ruang yang selamat untuk kanak itu berjalan sehingga sampai ke tempat tu. Okey, itu yang di Jepun. Okey. Jadi kalau dekat sini, macam saya pun, sebab kita tak tahu cerita dia apa. Jadi budak naik bas, kita tak dengar perkataan rogol lagi. Kita nampak budak naik bas. Of course, masyarakat Malaysia ni memang sukalah untuk kata, mana mak bapak dia, apa ni kan, jual mangga kat tepi jalan lah, apalah. Macam-macam kan dia punya komen tu, tanpa kita tahu apa cerita di sebaliknya. Kalau kita tak tahu apa nak buat dan kita nak memastikan yang apa kita buat tu betul, kita hanya memerhati dari jauh dan memastikan bahawa dia adalah dalam keadaan selamat. Maknanya bila dia turun bas, kita tengok dia turun bas kat mana, lepas tu kita tahu tempat tu apa ke, dan kalau dia rasa selamat, okey. Kalau dia betul-betul jenis, sebab saya rasa tak ada apa-apa benda yang alarming pun sekarang sebenarnya bila budak-budak membuatkan sesuatu. Saya tak mau cakap dari segi teorinya kadang-kadang itu akan dispose dalam keadaan bahaya, sebab saya percaya budak berjalan seorang, bukan salah dia kalau dia dirogol, salah dia tetap pada perogol. Okey. Jadi dia jalan seorang tu tak boleh kita kata menyebabkan dia dirogol. Okey, salah dirogol tu adalah perogol. Tapi untuk kes yang itu hari tu, yang dia dirogol dari rumah rasanya kan, apa tu dan dia berjalan keluar pergi tu, yang saya takut ialah macam mana dia begitu determine untuk berjalan sampai ke balai polis, dan dia rasa itu je tempat yang selamat. Sebab untuk kebanyakan kanak-kanak, ibu bapa baru nak buat macam ni, tapi tak jadi. Ibu bapa sebenarnya suka menakut-nakutkan dengan mengatakan kalau buat salah pergi kat polis. Kalau nakal sangat panggil polis. Kalau tak berhenti nangis, mak bawa pergi hospital, doktor cucuk. Betul? Mesti ada orang biasa tu. Jadi anda telah menggambarkan mereka yang memberi protection pada kanak-kanak sebagai orang yang jahat. Maknanya dia telah membuatkan satu image pada kanak-kanak itu. Bukan semua, tapi ada ibu bapa yang buatkan image macam kau buat salah lagi, pergi panggil polis, pergi masuk lokap. Jadi dia telah menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa untuk menggunakan orang yang bagus seperti polis untuk ambil anak dia dan letak dalam lokap. Tak ada siapa mak bapak cerita macam panggil JKM masuk rumah kanak-kanak, sebab kanak-kanak tak nampak JKM tu apa kan. Betul. Tapi doktor pun macam tu kan. Bila bawa pergi jumpa doktor hanya bertugas untuk menyihatkan kanak-kanak tu kan. Tapi orang dah nampakkan dia sebagai orang yang jahat sebab kena cucuk dan nangis. Jadi naratif-naratif ini
perlu diubah lagi awal lagi. Tu start daripada budak tu, kita nakal-nakal tu kadang-kadang kita pun sebut ayah mak ni dia sebut buat macam tu, panggil polis. Itu nada dia lah, nada yang real. Kalau tak nak makan ubat, kita suruh doktor cucuk. Tapi macam mana kita nak ubahkan perbualan tu? Sebab saya selalu fikir kalau budak-budak naik kereta, dia suka berdiri kat belakang. Betul. Okey, jadi memang apa-apa pun itu salah dan panggil polis. Jadi masalahnya saya rasa kita kena tukar. Inilah dia perbualan dari segi yang kita kena tuliskan untuk konsep yang lebih Malaysiana tau sebenarnya. Bila kita kata kalau berdiri nanti polis tahan, bukannya kita panggil polis, dah kita yang kena. Driver tu yang kena sebenarnya sebab anak berdiri kat belakang. Jadi kita kata kalau polis nampak, ayah kena tahan. Anak pun kena tahan. Anak mungkin tak, sebab tu salah mak bapak dia kan. Jadi tak suruh duduk. Tak suruh duduk kan. Nampak tak? Jadi perbualan macam ni kita boleh ubah. Dulu kita cakap kalau belajar tak rajin kau akan jadi tukang angkat sampah. Sekarang kita dah ubah, kita cakap kau belajar rajin-rajin tolong si angkat tukang sampah kan. Nampak tak? So benda macam ni boleh ubah. Okey, baik. Menarik tu. Sebab apa? Sebab bila kita twist saja ayat, dia akan memberikan gambaran yang luar biasa lah. Bagus. Jadi satu ilmu yang baru untuk mungkin untuk saya dan untuk penonton yang berada yang sedang menonton kita pada hari ini. Baik. Kita teruskan webinar kita ataupun perbincangan kita pada hari ini. Saya tanya satu soalan lagi. Soalan yang ketiga lah. Mungkin kita tak adalah banyak sampai 10 soalan. Mungkin kita adalah had-had dia. Cuma soalan yang ketiga ni saya tertarik kepada berbalik kepada keadaan rogol. Perkataan rogol ataupun dera. Kenapa dalam kebanyakan mangsa kes-kes penderaan, kes-kes yang berkaitan dengan tentang rogol ke apa-apa sahajalah yang mengaibkan, kenapa mereka ni merahsiakan nasib mereka? Kenapa? Maksudnya apa sebenarnya yang terjadi bila contoh ada seorang kena rogol, dia kenapa nak perlu rahsiakan duduk dalam bilik dalam keadaan ketakutan? Kenapa? Saya nak tanya soalan pendapat. Okey, jadi saya pun tak tahu kita punya skop penonton ni berapa besar. Okey, jadi dalam kes-kes macam ni saya kena panjang sikit aja, okey. So, kita ada perkataan rogol, kita ada perkataan cabul, kita ada perkataan noda, kita ada perkataan liwat, kita ada perkataan, ni semua adalah perkataan-perkataan ni yang telah kita sebutkan tadi kan, cabul, rogol, dinodai, diperkosa, okey, liwat semua ni kan. Tapi untuk satu kanak-kanak atau mangsa itu, dia mungkin tak faham pun makna dia tu apa. Betul kan? Sebab rogol adalah zakar dalam vagina, dalam faraj. Okey. Jadi kalau dia guna pensel, guna straw, itu bukan rogol, itu apa? Itu memasukkan sesuatu. Apa nama tu? Saya nampak tak? So sampai dewasa pun tak tahu sebenarnya. Itu dipanggil cabul. Nampak tak? So itu bukan rogol sebab bukan zakar masuk dalam tu. Okey, kalaulah dia kata, kalau pernah dengar ayat lelaki dirogol. Pernah? Okey, betul ke tak betul? Tak betul. Di Malaysia tak betul sebab lelaki tak boleh dirogol. Nampak tak? Sebab hanya perempuan yang boleh dirogol. Jadi apa tu, dan kalau dikata liwat agak susah juga sebab dalam undang-undang kita ni pun kadang-kadang liwat ni dikirakan dua-dua orang tu akan kena. Nampak tak? Jadi bila boleh bayangkan tak dalam kanak-kanak untuk part A, kanak-kanak yang tu kenapa dia sembunyikan? First, dia tak tahu pun yang mana satu dia nak cakap. Mungkin dia tak tahu istilah tu yang mana. Ni diperkosa ke? Nombor 2, consent. Okay, kebenaran. Adakah dia membenarkan? Adakah orang akan lihat dia yang membenarkan? Contohnya, kalau kita ambil senario semasa, katalah buku gula-gula. Saya tak nak sebut apa dia, tapi buku gula-gula kan, di mana berlakunya persetujuan untuk A dan B kan, lelaki dan perempuan itu. Okey, berlaku persetujuan, tapi tiba-tiba berlakunya perogolan. Maknanya dia tanpa konsen. Dia susah nak cakap dia disebabkan buku gula-gula kan? Sebab dia kata, habis kau dah tahu, kau lah yang saja menyebabkan rogol. So salah tu salah kau lah. Nampak tak? So siapa-siapa pun dalam keadaan dia macam tu, kanak-kanak itu mungkin akan rasa bahawa dia yang mengiyakan, aku buat macam ni kat kau sebab kau yang minta kat aku. Okey? Nombor 3, patutnya nombor 1 lah. Kenapa disembunyikan adalah biasanya dia tak terus, ni kita kata kes rogol oleh orang yang dikenali, di mana 90% kes yang berlaku di Malaysia adalah mereka yang dikenali oleh mangsa itu. Jadi 70% adalah ahli keluarga daripada 90% tu. Jadi kalau macam tu, dia bukan di hari itu terus rogol, dia bukan macam rogol paksa yang macam kita nampak kat movie ke apa kan. Dia macam tu. Jadi berlakunya grooming proses kan, di mana
dia telah mengiyakan bahawa itu bukan rogol, ini adalah tanda saya menunjukkan kasih sayang pada anda. Jadi budak tu senyap lah. Dia budak tu tak cakap lah. Kemudian yang nombor 4, ini yang part yang saya rasa macam kalau kita banyak baca pasal pedofil ke, atau banyak baca pasal mangsa rogol kan, mangsa rogol sendiri mempunyai satu keadaan di mana macam kita kena rogol, kena paksa dan sebagainya, tapi ada satu keadaan yang menyebabkan kita confuse sama ada kita suka atau tidak. Jadi memang susah untuk dia. Jadi dia rasa jijik dan kotor, dia confuse. Jadi dia tak mau buat laporan tu. Okey, tapi skop soalan ni agak luas sebab kita kata kalau kita kata bawah 18 dan sebagainya masih kanak-kanak kan. Jadi untuk kanak-kanak yang number 1, 2, 3 tu ada lebih, di mana orang akan rasa salahkan dia atau dia akan disuruh simpan rahsia. Jadi dia tak percaya atau dia tak tahu macam mana nak bagi tahu atau dia tak tahu apa istilah dia nak pakai. Jadi kalau kata kau kena, sebab dia rasa jijik sangat, dia pun tak nak ingatkan balik. Misalnya oral sex, dia bagi dia tak tahu apa benda tu, apa itu yang berlaku, boleh ke tak boleh. Cium mulut menggunakan lidah, boleh ke tak boleh, salah ke tak salah. Jadi atau setengah orang akan ingat rogol ni hanya kita report bila berlakunya mengandung. Tak mengandung tak payah report. Jadi siapa yang cerita semua ni adalah daripada sumber-sumber yang tak sahih. Jadi dia orang senyap lah. Sebab dia dah. Antara sebab dia, tapi antara sebab biasanya kalau kita duduk dalam bilik tu kadang-kadang kita pun tak tahu anak ni nak cerita tentang apa sebenarnya. Dia nak luah apa dekat ayah dia. Yang tu. Untuk itu tu lain. Lah. Okey, sebab Taufik dia macam ni. Kalaulah anak-anak ni dia paling sayang mak bapak dia tahu. Okey, sampai umur 18 dia paling sayang mak bapak dia, dan dia kalau boleh tidak mahu menduga ceritakan mak bapak dia. Itu memang kanak-kanak. Jadi dia hanya cerita kat mak bapak dia apa yang dia rasa mak bapak dia sanggup terima dengar. Makna dia kalaulah ada satu ayah ni, lepas tu ayah ni dia kerja kuat, lepas tu dia ada adik lelaki, adik lelaki dia selalu tolong ayah dia semua bila susah. Lepas tu adik dia tu yang cabut. Jadi dia tahu yang kalau dia cakap mesti tak dipercayai. Jadi dia tak boleh cakap macam tu, dia macam tak suka dengan Pak Su, dia akan cakap macam tu. Kenapa? Tak tahulah, tapi tak suka dengan Pak Su, boleh tak tu. Dia takkan cerita walaupun dia tahu apa yang berlaku tu salah, sebab dia takut bapak dia tidak boleh terima cerita itu. Itu pasal kita kata mak bapak bukan pegawai penyiasat. Kalau berlaku apa-apa bawa pergi hospital, bawa pergi polis. Polis adalah pegawai penyiasat yang sah. Dan dengan polis dia bebas cerita semua. Saya setuju. Baik, jadi satu benda yang kita rasa kita kena cakna tentang anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ni ada masalah dan sebagainya, kita kena tanya dia. Walaupun kita ni memanglah kita rasa macam kita kena bawa untuk menyiasat tu polis, tapi kita kena tahu sikit-sikit lah supaya anak ni biar ada rasa dia tak ada block tau dengan kita. So betul apa yang Tuan Syed bagi tahu tadi adalah kanak-kanak bila sampai umur 1 sampai 18 ni dia lebih sayang mak ayah dia. Kan? Itu saya setuju. Baik. Kembali kepada tajuk kita, saya tertarik dengan satu soalan yang bermain di fikiran saya. Tentang berkaitan dengan sekarang ni kita lebih kepada sosial media, internet ataupun kita gadget. Satu soalan, adakah dia satu pendorong untuk apa? Untuk berlakunya kes-kes jenayah seperti yang Tuan Syed sebut, cabul, rogol, pornografi dan sebagainya. Kalau dia berkaitan tu, saya tanya Taufik dulu. Dia takut ni saya tanya sebenarnya. Jadi gadget ni adakah mendorong Encik Taufik untuk mencabul atau melihat apa tu website atau grup-grup chatting? Tak macam tu. Adakah tu dia tu? Tak mendorong. Ada dua gadget kat sini. Tak mendorong. Tak. So bukan salah gadget. Bukan salah gadget. Kalau orang itu mempunyai niat yang tidak baik, tak ada gadget pun dia dapat cari. Setuju ke tak? Setuju. Kalau dia nak cari benda yang baik-baik, dia akan jumpa yang baik-baik. Tapi kalau niat dia nak cari yang tak baik, tak baik. Kerajaan dah buat apa? Kita dah ban macam-macam website. Porno website semua dah ban. Tapi kan apa yang berlaku sekarang, yang mana memang mencari porno, dia boleh cari ikut bahasa lain. Dia boleh cari ikut vocabulary negara lain kan. Jadi macam mana kita nak tahu tu semua tu? Sebab dia akan datang. Jadi mungkin dia boleh keluarkan tajuk dia mikrofon besar. Kita tak rasa apa-apa. Tapi mungkin itu tajuk pornografi site di Rusia agaknya. So kita tak tahu.
Nampak tak? Jadi apa tu, kalau orang tu nak cari yang buruk, dia akan jumpa walaupun ada gadget ke tanpa gadget. Tu maksud saya. Okey. Kalau kita ambil yang set buruk, contohnya orang tu betul-betul dia nak mencari juga kan, bergadget ke dengan ataupun tidak bergadget. Macam mana cara kita nak kurangkan benda tu? Okay, so dia macam ni. Yang ni agak sensitif sikit. You boleh stop dan kita boleh batalkan topik ni. Tapi tengok di Malaysia ini perkahwinan kanak-kanak dibenarkan. Setuju? Semua orang tahu boleh. Okay. Tapi Dia daftar dia. Tak ada daftar dia kan. Tapi kita tahu bahawa ada yang sokong, ada yang tak sokong. Okay. Jadi benda tu tetap ada kat depan mata. Betul. Jadi apa yang kita buat, kita didik anak kita supaya memilih yang lain selain berkahwin dalam usia kanak-kanak. Betul tak? Benda tu depan mata. Okay. Tapi kalau kita didik anak kita bahawa ada banyak lagi pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan berkahwin kanak-kanak tu, mungkin dia akan pilih yang lain supaya potensi dia lebih. Pilihan yang lain tu apa? Okey, kalau pilihan yang lain tu, dia boleh cakap dari segi kita boleh mencapai cita-cita. Sebagai seorang perempuan, tak semestinya kahwin tu jalan penyelesaian. Dia boleh nak dia boleh menghormati perkahwinan tu apa, dia boleh kita fahamkan perkahwinan tu apa. Jadi dia faham macam kalau dia nak kahwin, dalam kahwin tu sendiri dia ada objektif yang dia nak tercapai, yang dia kena mula daripada sekarang. Dia nak bercinta, okey boleh dia nak bercinta, tengok mak bapak bagi dia macam mana bercinta, tapi kita cakap dari segi batas-batas dia juga. Jadi bila dia dah faham semua tu, dia akan buat pilihan yang bijak kan. Dan kita tahu bahawa mereka yang mengandung luar nikah sekarang ni ialah sebenarnya kurang informasi. Dia tak tahu pun sebenarnya dia ada banyak lagi pilihan lain. Jadi tindakan mereka tu yang kita nampak yang buruk-buruk je, buang bayi lah, mengandung lah dan sebagainya. Masuk bayi tandas. Betul. Sebab dia tak tahu. Sebab itu je yang kita tunjuk. Okay? Tapi berbalik tadi pada soalan kalau dia nak cari juga, macam mana kita nak kurangkan penyalahgunaan gadget yang tidak baik kan. Jadi selalunya saya jawab soalan macam ni. Kenapa dia cari to begin with sebenarnya? Kenapa anak muda melepak? Kenapa anak muda merempit? Dalam mahkamah kanak-kanak, bila kita tanya soalan macam ni, dia jawab dia bosan. Okey, sebab apa? Sebab zaman kita dulu, kita ada padang nak lari, nak main. Kita ada grup basikal, kita ada dan kita tak ada gadget, tak mati. Kita ada gasing. Okey, kalau pergi klasik lagi lah kan. Tapi kita sentiasa berada dalam satu komuniti yang melihat satu sama lain, dan kita ada banyak aktiviti yang kita nak buat sebenarnya. Tapi dalam dunia gadget, di mana seluruh dunia di tapak tangan, dia tak jadi macam tu. Masalahnya ialah dalam gadget tu dia punya app dan dia punya portal lain tu boleh masuk dan test. Dia contohnya kan, untuk para suami dia ada grup kelab-kelab mak janda dan sebagainya yang saya tak faham kenapa lah, ada banyak-banyak nama ni bagi mak janda kan. Tapi dalam tu dia tiba-tiba dia katalah dia tulis macam biasalah, sebenarnya balik kerja penat, jom manjat main bola semua. Normal kan? Normal. Okey. Tapi ada sekali-sekali akan terkeluar pula macam gambar tak senonoh katakan sorry silap group. Dia boleh cakap macam tu. Dia hantar dan sorry tersilap group. Silap group. Okey. Tapi dia akan buat apa? Dia akan delete dan dia akan tunggu. Apa jadi? Mesti ada mak bapak yang suka macam tu akan pergi contact di private kan. Kau ada lagi tak gambar macam tu? Nama dia pancing. Betul? Jadi nama dia pancing. Jadi kalau kita betul-betul dapat mendidik, sebab dia dah nampak benda tu datang, gadget macam tu, dan ini adalah WhatsApp yang sendiri dibuat macam tu untuk dia pancing siapa yang minat macam tu. Betul. Pergilah ke sana. So cara-cara nak elakkan daripada kebosanan, kita betul-betul kena tunjuk ada pelbagai lagi jenis aktiviti lain yang lebih sihat yang dia nak buat. Memancing, apa tu, main bowling sama-sama ke, kalau tak PKP. Kalau tak PKP. Tapi waktu PKP di taman. So nampak tak? Tapi PKP ni lah susah sebab tak ada siapa boleh buat satu senarai aktiviti berfaedah. Semua akan cakap berpuasa, bertafakur. Saya rasa macam okay, kau buat dulu tu baru kau cakap kat orang. So untuk saya macam kita sekarang galakkan puasa 3 hari seminggu. So apa tu baru kita nak tengok ada tak kesannya kalau kita puasa 3 hari seminggu terhadap mental health contohnya. Jadi Isnin, Khamis ataupun yang hari-hari patutnya putih. Patutnya hari-hari putih je kan. Tapi sebab buat masa ni saya pilih 3 hari tu tak kisah bila-bila lah. Patutnya hari ni tapi saya lupa macam tu. Okey. Jadi yalah, kalau kita tengok pun dalam hadis pun, kalau kita tengok tentang yang keluarga apa, yang perkahwinan apa semua, ya masyarakat syabab kan. Wahai pemuda, berpuasalah kamu kalau kita tak dalam keadaan yang tak boleh tahan nafsu. Apa tu semua adalah sunnah, yang apa yang Ustaz Syed sebut tu adalah berkaitan dengan sunnah kita kan. Taufik, mungkin kan kita kena cabar para penonton kat situ kan untuk seksikan puasa itu. Faham tak? Sebab banyak yang anak muda yang belum berkahwin pun dia cakap cara dia jimat duit dia makan sekali sehari. Jadi saya selalu fikir macam kenapa tak puasa je? Faham tak? Dan dia tak terfikir tu.
Nampak tak? So macam mana kita nak seksikan dah lagi 2 bulan sebelum Ramadan ni, macam mana kita nak seksikan puasa sebagai satu habit yang baik. Betul. Itu kita boleh ke tengah kan tu. Ayat tu kita push orang ke sana kan. Kita kena buat Facebook live. Kita buat Facebook live. Untuk apa? Untuk kita sama-sama seksikan puasa tu. Seksikan puasa. Jadi apa Fasya, kalau makan sehari sekali baik kita puasa je. Betul. Makan pukul 7 time kat puasa. Betul. Lagi bagus. Okey, baik. Jadi tadi ada Tuan Syed sendiri ada sebut tentang perkataan dia bosan kan, dia bosan. Maksudnya kanak-kanak itu sendiri dia bosan tentang apa yang berlaku dalam rumah dia, ataupun kenapa dia pergi melepak, dia bosan. Dia sebagai seorang remaja, saya masih remaja lah. Oh alhamdulillah. Saya bukan. Dan berkahwin. Sebelum kita berkahwin memang kita ada perasaan, ada satu sifat bosan duduk rumah. Itu betul. Sebab apa? Bila kita bosan di rumah, kita akan cari kawan-kawan kita. So dekat situ bagi saya adalah proses yang mana, ini pendapat saya sendirilah, proses yang mana seorang remaja dia perlu tapis kawan dia. Dia perlu pilih kawan dia supaya dia tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang kurang elok lah. Mungkin kalau kurang elok dari segi pendapat saya ialah dadah, gitulah. Mungkin ada yang kata main motor tak elok apa semua, itu mungkin hobi dia, itu kita tak boleh salahkan lah. Dia ada benda-benda yang dia menarik untuk diri kita sebagai seorang remaja untuk kita buat. Okey, baik. Berbalik kepada tajuk kita tentang kita kaitkan sikit dengan peranan keluarga dalam kekeluargaan. Sangat penting bila mana wujudkan environment ataupun satu keadaan ataupun suasana yang macam Tuan Syed bagi tahu tadi dalam keluarga kita untuk mengelakkan tentang penderaan ataupun violent dalam keluarga, ataupun berlakunya apa-apa kejadian-kejadian yang kita tak nak lihat lah. Klise tau ayat tu, sebab apa tu klisenya ialah macam mana parents tu sendiri wujudkan environment untuk elakkan pergaduhan dalam keluarga. Sebab benda tu parents sendiri yang dia ada skill-skill lah. Tak tahulah, mungkin Tuan Syed sendiri ada pendapat ataupun ada ilmu yang nak diturunkan dalam kepada penonton-penonton kita. Cumanya saya nak tanya tentang penyediaan environment, suasana dalam kekeluargaan tu untuk kita selamatkan keluarga kita daripada kes-kes yang macam rogol dan sebagainya itu. Susah juga tu sebenarnya sebab dia dalam keluarga kan. Okey lah, untuk berterus terang ialah environment yang paling penting ialah still komunikasi. Maknanya selagi ibu bapa masih lagi komunikasi bersama anak-anak, walaupun dia tak dapat nak elakkan itu, sekurang-kurangnya kanak-kanak tahu bahawa dia ada ruang untuk bercakap, ruang untuk kata no dan sebagainya. Okay, jadi untuk mengelakkan berlakunya salah laku dalam rumah, okay, jadi saya nak tegaskan kat sini bahawa komunikasi anak-anak ni amat penting, dan ruang untuk kanak-kanak ni berkomunikasi ni patutnya kita tidak terbatas sangat. Maksud dia selain daripada ibu bapa, dan susahlah sebab kalau yang pendera tu adalah ibu dan bapa, maknanya dia datuk nenek, pakcik-pakcik dan keluarga besar ni kita betul-betul kena raikan. Jadi di zaman PKP ni, yang bagusnya banyak orang rindu kampung, kan? Rindu mak ayah, rindu pakcik-makcik dan sebagainya. Tu bagus. Yang tak bagusnya ialah mungkin tak berhubung. Itu sampai duduk kat dalam bonet kereta sanggup tu. Ya, betul. Jadi ada juga je macam tu kan. Jadi perhubungan itu yang kita nak galakkan. Now, kanak-kanak juga perlu dididik dan diajar bahawa salah laku apa yang betul atau salah. Tapi realistiknya susah kan untuk diorang kalau mak bapak diorang sendiri yang buat. Jadi kalau itu dah berlaku, macam mana dia nak bebas keluar? Terpaksa kita terpaksa menggunakan bukan sahaja keluarga, kita kena gunakan media TV untuk keluarkan apa langkah-langkah yang patut dibuat, atau cikgu-cikgu waktu PDPR, kempen kan dan sebagainya macam mana. Jadi memanglah saya faham macam mana ibu bapa nak mengelakkan berlakunya tu bila puncanya adalah ibu bapa itu sendiri. So saya pun sarankan iaitu kaunselor adalah agar lebih terbuka kan. Para ustazah semua lebih bersedia untuk menghadapi masalah sosial dalam rumah dan memberi khidmat nasihat yang betulnya. So yang susah sekarang ialah sebab kadar yang nak bercerai di waktu PKP ni pun tinggi. Mana ada anak-anak yang nak utarakan sesuatu sehingga mak bapak dicerai? Mana ada anak-anak yang nak tengok mak bapak dia masuk penjara? Jadi itu pasalah soalan tu agak klise sikit pada asalnya, sebab kita kena fikir kenapa kanak-kanak itu yang kena jadi dewasa untuk menentukan hal itu kat situ.
Okey. Ah. Tapi communication lah. Key Communication point lah. dia adalah komunikasi dalam keluarga. Untuk kita sama-sama ada tak, orang kata tak ada block dalam keluarga kita tu, biar anak-anak kita selesa dengan kita. Betul. Baik, satu soalan, mungkin soalan yang sebelum nak pergi kepada kesimpulan pada tajuk kita pada hari ini. Tadi Tuan Syed ada sebut pasal kempen tau. Orang kata saya yang sebut, tapi Tuan Syed mungkin bersetuju dengan saya punya pendapat. Kempen yang kerajaan boleh buat untuk membendung keganasan dalam rumah tangga ataupun kanak-kanak tersebut dari segi violent je lah. Okey, selain daripada kempen, soalan ni, selain daripada kempen dekat TV ataupun kat gadget, YouTube ads ke ataupun Facebook ads ke, apa benda-benda yang lain ataupun faktor-faktor yang lain yang kerajaan ataupun komuniti ataupun NGO boleh buat selain daripada kempen tu untuk membendung keganasan dalam rumah tangga dan kanak-kanak itu sendiri? Okey, kempen-kempen yang dilakukan sebenarnya dari pihak agensi kerajaan, agensi berwajib dan NGO lapangan. Komunikasi itu juga yang paling penting. Okey, jadi mod-mod komunikasi yang digunakan selain daripada media sosial, daripada TV dan sebagainya, juga kita perlu createkan satu persoalan-persoalan untuk adakan conversation itu. Maknanya dia bukan semua orang baca surat khabar tertentu tau, tapi kalau surat khabar ke atau apa-apa ke, menteri mana-mana ke mengeluarkan satu persoalan untuk dibincangkan, mungkin itu akan nampak macam permulaan. Sebagai contoh, okey, sebab saya pun adalah pembantu pelindung kanak-kanak kan di bawah Kementerian Wanita. Okey, so menteri saya, okey, YB Rina, dia dulu dia kena macam-macam. Okey, ni bagi contoh saja, tolong jangan kecam saya kat sini. Jadi ada satu peringkat tu, dia orang kata Doraemon dan Doraemon tu. Bagi saya waktu tu saya tak komen yang itu sebab saya tak faham dan tidak melibatkan kanak-kanak. So saya memang tak akan komen. Tapi saya dapati bahawa perbualan Doraemon itu yang menyebabkan orang tanya kenapa Doraemon dan Rina. Jadi dia baru dapat cerita pasal rumah tangga kan, keharmonian rumah tangga punya idea. Jadi orang dah start conversation mengenai keharmonian dalam rumah tangga selain daripada Doraemon. Pada mereka yang tidak bersetuju dengan konsep Doraemon itu, dia tolak ke tepi, tapi dia boleh cakap benda lain yang bagi dia boleh berjaya untuk masyarakat di kelompok dia. Faham tak? Jadi kadang-kadang saya rasa agak bijak jugalah apabila menggunakan benda-benda yang sensitif atau sensational ini untuk mengarah ke benda yang lebih baik. Nampak tak? Jadi sebab yang kita nak, kita kalau ceramah ke orang angguk je, tapi tak semestinya dibuat. Jadi kadang-kadang kita kena galakkan participation dalam perbualan itu untuk dia dapatkan kesan dia yang lagi besar. Sebenarnya perubahan dalam masyarakat bermula daripada masyarakat itu sendiri. Perubahan itu mesti bermula dengan diri kita lah. Dengan diri kita. Kata kalau nak ubah sesuatu tu kita ubah diri. Correct. Jadi sekarang ni di PKP ni kita ada satu ruang yang paling besar sebab kebanyakan rakyat dan masyarakat ni perlu dibantu dari pelbagai segi. Bukannya nak bagi duit je ke, bukannya nak bagi bantuan bakul makanan ke, tapi khidmat nasihat, moratorium dan sebagainya. Semua lapisan akan terkesan. Counselling. Jadi betul, dan counselling semua kan. Jadi dalam ekosistem macam tu, setiap orang yang nak membantu dia tak boleh menggunakan duit bagi balik. Dia tak boleh bagi macam perjanjian moratorium baru balik terus, tak. Dia kena berbual. Time tu lah kita kata bila bagi bakul makanan ke, kata jadi tahan berapa lama makanan ni. Kita kena tanya dia balik. Tanya dia balik. Tu pasal masyarakat akan jadi lebih terdidik. Jadi bila dia kata, macam saya setiap kali kita bagi duit, saya akan ada satu template WhatsApp ni. So template WhatsApp ni saya tulis kat situ macam kena bijak berbelanja, kita tak tahu berapa lama lagi keadaan kita macam ni, buatlah buku belanjawan. Akhir sekali jangan rotan anak anda walau apa pun. Jangan rotan. Jangan rotan. So saya buat satu, aku janji jangan rotan anak anda walau apa pun. You dah ambil duit daripada saya, you kena buat janji jangan rotan anak. Jadi mungkin dia terfikir, dia kata saya tak tahan lah, sebenarnya saya stres ni. Okay, so dia stres. So kita boleh cari jalan lain untuk atasi stres itu. Faham tak? Jadi banyak orang kita suka bagi dan kita balik. Macam ala-ala YB macam tu, saya tak minat. Saya rasa macam mana kita nak didik dia supaya bantuan itu dia guna lebih jauh lagi. Maksud saya terkesan lah. Jadi kalau dia kata okey ni baku makanan ni, lepas tu dia kata kat kampung ni saya nampak ada banyak pisang, ni ada tepung, apa kata beli pisang sikit buat berniaga, dapat lebih sikit, dapat RM20 kot dalam seminggu. Kita bagi dia jalan. Tunjuk dia jalan. Tapi perbualan tu kena ada. Betul. Faham tak? Dia kena perbualan tu kena ada. Jadi dengan setiap benda yang kita bagi, dia kena diselingi
diselangi dengan satu-satu nasihat atau buah fikiran lah. Barulah dia akan ingat orang yang bagi dia tu. So itu yang nak kena ubah sekarang. Tapi itulah, lepas ni saya akan join. So saya ada NGO. Kita ada NGO nama dia Puak Payung. Puak Payung, Puak P-U-A-K. Puak macam tribe tu kan. Puak tu stands for Persatuan Untuk Anak Kita. Payung tu dia punya logo. Logo dia payung. Tapi kami mementingkan konsep tempat selamat kanak-kanak. Maksud dia kalau dalam rumah dia tak ada makanan, kita bagi dia bakul makanan ke, bagi duit untuk beli makanan ke. Jadi anak-anak tu tak dipukul, tak dirotan, tak diherdik, kan, tak lapar. Jadi itu kita punya konsep. Tim saya 3 orang je. Okay. 3 orang je 3 orang. Dan kami antara NGO yang menggalakkan kerja dari rumah. Tu pasal kita tak ada gambar-gambar bagi makanan semua, kita tak ada. Tapi lepas ni saya akan jadi orang keempat, saya masuk tim. Ya ke? Kalau boleh bangun 4 pagi dan tidur pukul 12.30 malam, itu biasanya kerja kami macam tu. Tapi saya lagi suka kalau Taufik sendiri memberikan contoh-contoh keibubapaan yang baik, sebab itu yang kami nak kongsikan juga dengan orang lain. So semua orang boleh jadi cikgu. Yes. Okey, dahsyat. Jadi seronok bila kita cerita tentang bagi bakul makanan. Kita bagi dia jalan, kita kena cerita, kita kena ada dialog dengan asnaf-asnaf yang kat luar sana lah. Jadi actually saya pernah tengok video Tuan Syed dekat YouTube kan, bagi makanan, buat Facebook live dan sebagainya. Jadi satu benda yang memang kalau kita tengok kat luar sana, ramai sangat NGO yang buat benda yang sama, cuma mungkin cara berbeza. Tapi saya berminat dengan cara Tuan Syed, bila mana kita berdialog, kita tanya, kita guna medium tu untuk kita bagi tahu, biar dia rasa terkesan dengan apa yang kita bagi. Betul tak saya? Okey, sebab apa fungsi NGO? Okey, fungsi NGO adalah untuk mengisi kelompongan sejak bahasa Melayu bahasa Inggeris kena pronunciation betul ni. Saya memang strict sikit lah. So kerja NGO adalah untuk mengisi kelompongan agensi kerajaan sedia ada. Yang kita tahu semua peraturan agensi kerajaan ni adalah dibuat oleh manusia. So penambahbaikan akan sentiasa berlaku. Dia takkan jadi perfect. So kita bukannya nak menggantikan kerajaan ke JKM ke, bukan. Tapi kita kena buat a lot of pilot test lah untuk mengkaji cara yang baik supaya kalau bagus dia masuk dalam dasar dan polisi. Kita boleh mati, tapi sistem dasar dan polisi yang baik akan kekal. Jadi fungsi kita ialah untuk masukkan yang itu. Nampak tak? Itu pasal NGO banyak yang buat di lapangan. Saya lagi suka juga sebab kebanyakan NGO ni NGO kawasan. Dia panggil kawasan tu lah. Kalau dia buat kat Ipoh, tu NGO yang aktif di Ipoh. Jadi dia lagi tahu sebenarnya demografik tu. Tapi untuk saya, sebab kita untuk keselamatan kanak-kanak ni kan susah nak cari NGO lapangan. Itu pasal kami jadi nationwide. Okay? Dan besar lah. Betul. Dan saya tunggu juga para-para ugamawan yang menggunakan taktik ugamawan diselit-selit dalam bantuan tu. Nak lihat macam mana. Sebab orang selalu tanya, Tuan Syed tengok peti sejuk rumah orang, tengok bilik tidur dia orang kan, macam dia tu private kot. So saya kata okey, kenapa tak ada tanya mana dia orang solat ke apa kan. So saya rasa agak malu. Saya kata kita bagi ugamawan lah, suruh dia orang pergi melawat, solat kat mana, bilik air macam mana kan. Jadi semua ruang tu ada lah. Jadi tapi it's an exciting time sekarang ni sebenarnya untuk menyantuni asnaf, sebab terus terang kita belajar lagi banyak dari dia orang daripada dia orang belajar daripada kita. Masya-Allah. Hebat. Bila kita turun lapangan, kita pun banyak belajar daripada dia orang. Kehidupan dia orang tu. Jadi saya selit sikit sebab saya pernah turun ke lapangan untuk bantu asnaf. Jadi betul lah, bila kita turun tu saya rasa macam mungkin saya tak menangis waktu tu seperti mana ada yang NGO lain buat, tapi kita rasa macam kita belajar sesuatu, iaitu erti syukur. Yang kita belajar syukur yang terlampau syukur lah orang kata kan. Kalau kita berdoa tu sampai nangis, ya Allah syukur. Sebab apa? Kita boleh bantu dia dan kita belajar sesuatu daripada dia. Itu yang saya rasa macam yang paling best sekali lah. Saya rasa ada lain sikit dengan saya kot. Okay, so syukur tu saya buat ni pun sebab saya rasa bersyukur. So maknanya dia sebelum ni saya tak buat kan, macam ni kan, dah tua-tua macam ni pun nak buat kan. Tapi sebelum tu saya enjoy je. So syukur tu wujud sebelum tu. Tapi saya ada rasa malu. Sebenarnya saya rasa malu sebab kenapa sekarang baru saya tahu. Faham tak? Macam so kalau
saya tak nangis, tapi bila kita so tempat selamat saya adalah di shower room tau. Itu bodoh sangat. Tapi tempat selamat saya ialah shower room. You know, macam ala-ala Tom Cruise akan mandi dan air meleleh kan. Itu tempat selamat saya. Walaupun telefon bunyi juga saya jawab. Tapi time tu saya malu. So sebenarnya bila saya dah balik rumah Asnaf, saya akan rasa malu. Saya malu sebab kalau diorang boleh hidup macam tu dan cekal lagi, kenapa saya strawberry sangat agaknya kalau tengok macam tu betul. So itu ada lain sikit je. Okey, ingat kita kena pegang, ada pegangan orang kata. Bukan saja kita kena syukur, tapi kita malu. Malu sebab apa? Sebab kita rasa macam cekal tu. Kecekalan tu kena ada. Punya ketabahan kita tu kena belajar daripada hebatlah. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, penonton-penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, sebenarnya seperti mana yang kita tahu, Tuan Syed ni adalah orang yang antara orang yang konsisten dalam memberi ataupun membela nasib-nasib orang kata asnaf, mangsa-mangsa dalam krisis sosial. Jadi untuk kesimpulan kita dah ada di akhir rancangan. Untuk kesimpulan, apakah harapan Tuan Syed sendiri pada masa yang akan datang untuk melihat Malaysia secara keseluruhan ini lebih baik daripada sekarang? Okay. So anda dah dengar semua yang saya nak cakap dari segi perlindungan kanak-kanak dan sebagainya kan. Tapi ini adalah untuk masyarakat kan. PKP 1 berlaku pada 2020 lah kita panggil Jadi 2020 tu semua masyarakat adalah jenis yang memberi kebajikan. Semua perlu dibantu, berhenti kerja dan sebagainya. Dan norma baru yang kita rasa macam takut sangat sebab tak tahu apa norma baru tu, tak tahu berapa lama. Tapi nampaknya macam inilah keadaannya sekarang. Jadi pada tahun 2021 PKP 2 selanjutnya, selain daripada kita nak menyenaraikan apakah norma-norma baru yang kita patut praktiskan, kita tingkatkan sedikit amalan dan keimanan supaya kita punya mental health tu clear, body yang sihat dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang saya nak cakap, bahawa kita tidak boleh menggunakan taktik lama, iaitu menjadikan negara Malaysia ni negara berkebajikan. Maksudnya kita sentiasa memberi bakul makanan sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. No more. Okey, itu yang saya harap. Saya harapkan bahawa bakul makanan tu cuma satu medium sebenarnya. Medium untuk melawat rumah orang, bawa buah tangan. Itu namanya. Tapi ilmu yang kita nak sampaikan kat diorang bahawa dia boleh bangkit semula tu mesti diterapkan. So untuk Puak Payung ni, promo sikit je. Untuk Puak Payung tahun ni kita bagi, kita panggil Puak Bantu. Puak Bantu ni adalah sumber keuangan untuk membantu mereka berniaga. So Puak membantu tu kan. So mula berniaga dan kita kena monitor dia orang every day untuk tahu keuntungan yang didapat setiap hari sampai balik modal. So biasanya 21 hari berturut punya sistem akan membuatkan benda tu jadi habit. Kalau kita habit bangun 20 pagi, pukul 6 pagi selama 21 hari berturut, dia automatic, I think itu very Islamic punya konsep. Dia akan jadi hari ke-22 akan jadi habit. Semua benda macam tu. Sebab sebelum ni saya dengar 40 hari. Saya pun ada dengar 40 hari, sampai baru-baru ni saya dengar kunyah 40 hari tu tak betul. 44 kali. Pun tak betul sebenarnya. So selepas tu saya macam okay. Tapi ada scientific punya cakap pasal 21 hari ni, saya jumpa a lot of entrepreneur pun cakap macam tu. Jadi saya rasa pada tahun ini untuk semua NGO dan juga institusi kerajaan, dia kena cari jalan untuk kita bagi bantuan, tapi kita kena bagi dia semangat lebih sikit. Maknanya dia kalau kita bagi bantuan setiap minggu selama 4 minggu, kali ini kena jadi 2 minggu, supaya dia kena tahu cushion dah bagi, bangkit dulu. Cushion dah bagi, bangkit dulu. So saya rasa benda macam tu yang kita kena buat sekarang. Dia tak boleh lagi bagi kebajikan 100% sebab dia akan buatkan naik lemak. Kalau kita nak negara tu mundur dan dijajah, inilah permulaan dia. Jadi saya rasa dengan kami pun, bila kita bagi bantuan macam tu, memang diorang jenuh lah nak jawab soalan saya. Boleh bayangkan tak berapa ramai yang saya WhatsApp hari-hari. Hari ni untuk berapa? Hari ni untuk berapa? Kenapa tak kerja? Follow up. Mesti follow up. Diorang mesti tu. Sebab kalau dia berjaya, kita boleh bagi bantuan dana tambahan. So diorang akan bersemangat. So ada extra. Ada extra. Semua akan cakap, saya nak berniaga sebenarnya, tapi ada anak kecil, susah nak buat. So kau tak nak berniaga sebenarnya, kau nak anak kecil. Macam tu. Jadi dan kita tidak ada apa yang tidak mungkin dalam kerajaan ni. Maknanya dia, semua agensi kerajaan ada banyak benda yang dia dah buat, tapi kita tak sampai. Itu pasal kita pun kena tahu apakah bantuan daripada agensi kerajaan yang ada. Untuk Selangor khususnya, Selangor ada lagi macam-macam sebenarnya. Untuk kerajaan di negeri Selangor saja, Selangor antara yang paling beruntung. Tapi
tak tersampai, bagi saya adalah disebabkan semua bantuan yang nak dikeluarkan tu sering kali dilihat sebagai satu paradigm politik yang saya rasa yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah. Jadi itu adalah halangan-halangan besar. Dan untuk mereka yang rasa kita banyak bagi bantuan, you kena up sikit you punya empathy dan tawaduk tu, saya panggil macam tu, sebab kalau kita kata saya ada dekat sini hari-hari 5 hari seminggu, boleh minta bantuan kat saya. So soalan saya ialah, kalau cakap macam tu, upkan sikit dari pukul berapa sampai pukul berapa, waktu rehat buka ke tidak, dan sebelum datang bawa apa. Betul tak? Kalau you cakap you dah ada kat situ 5 hari seminggu, lepas tu dia datang nak minta, oh ni pukul 1 rehat cik datang pukul 2, dia pun tak tahu. Jadi dia balik. Lepas tu dia datang balik, ni borang kenapa tak bawa ni? Lain kali bawa lah. Maksudnya kita kena bagi tahu benda yang detail. Kalau kita betul-betul nak bantu, upkan sikit lah servis kita tu, dari segi telefon dulu ke, buat appointment ke, telefon dulu tanya apa nak tu. Jadi diorang boleh prepare semua tu bila datang. Sebab yang miskin ambil cuti, yang miskin kena bayar Grab, kena bayar transport, yang miskin kena cari orang jaga anak dia, semata-mata baru nak minta bantuan. Lepas tu kena datang balik, potong gaji. Lepas tu dia kena datang balik. Faham tak? Jadi banyak lebih halangan. Banyak. Jadi saya nak cakap kat sini 2021 adalah masa lebih yang untuk kreatif sebenarnya. Dan itu pasal saya rasa dia adalah tahun yang agak mencabar dan opportunity yang tinggi lah. Baik, faham jelas. Jadi penonton-penonton, base apa yang Tuan Syed bagi tahu tadi, apa yang saya nampak adalah kita sediakan joran. Takkan kita nak sediakan ikan je hari-hari, betul? Kita disediakan joran, jadi mereka akan pancing sendiri. Mereka akan usaha sendiri untuk, contoh macam Tuan Syed kata, mereka berniaga, contoh ada pisau dan sebagainya kan. Jadi sangat-sangat menarik. Jadi penonton-penonton yang berada di luar sana, kita ambil satu point, iaitu tentang bila mana berada dalam institusi kekeluargaan ataupun asnaf dan sebagainya, bila berkaitan dengan anak adalah communication, dan bila berkait dengan orang-orang yang masyarakat, orang susah dan orang miskin, adalah kita kena ada perasaan syukur dan kita ada perasaan malu. Barulah kita dapat bantu dengan rasa kasih sayang. Dan kita perlu berdialog dengan mereka, tanya follow up apa yang menarik, apa yang progress yang mereka lakukan. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di penghujung. Terima kasih kepada Tuan Syed Al-Habsyi kerana sama-sama tak, nama saya Azmi sebenarnya. Saya Azmi. Syed tu keluarga Al-Habsyi tu Datuk Diri. Saya suka kacau Taufik kat sini. Tolong maafkan dia. Okey, dia moderator yang buatkan saya relax. Baik, alhamdulillah. Jadi kita berada di akhir perancangan, akhir dialog webinar. Jadi saya sangat bersyukurlah dapat berada di sini dan bersama dengan orang yang panel yang kita yang sangat hebat dan luar biasa. Baik, kepada penonton-penonton di luar sana, ada satu ayat yang saya nak sampaikan di akhir program kita pada hari ini, berkaitan dengan kehidupan kita. Berkaitan dengan kehidupan kita, kita kena, bila kita sebagai seorang ayah ataupun ibu, kita kena ada satu skill. Mungkin lain ayah, lain ibu, lain skillnya untuk mendidik anak. Dan bagi masyarakat di luar sana, mungkin ada yang susah ataupun asnaf, ada berada dalam kemiskinan. Kita banyakkan doa, selain daripada usaha, kita kena banyakkan doa pada Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua, penonton-penonton semua dimudahkan urusan dan diberkati dalam kehidupan kita, InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Asatizah Selangor kerana menyediakan platform yang sangat menarik pada hari ini, InsyaAllah. Assalamualaikum.